السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت لا تجعل الهزن إن شئت سهلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmatnya yang tidak terhingga banyaknya yang dikurniakan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat kekuatan tubuh badan, dan juga nikmat yang menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dua nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sekarang ini. Alhamdulillah, nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan kita ini sebagai seorang Islam, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita ini nikmat sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, tuan-tuan. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabut iman daripada kita, maka tak ada apa-apalah kita. Sebab itulah kita ni, tuan-tuan, kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bersyukur di atas segala-galanya. Sebab kalau kita ni nak kira segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bermula daripada kita bangun daripada tidur sehinggalah kita tidur semula, bahkan masa kita tengah tidur pun nikmat Allah Taala tak putus-putus. Ada semua kepada kita. Setiap waktu, setiap ketika, setiap detik, selagi mana nyawa ada dengan badan kita ni, roh masih ada pada jasad kita, maka selagi itulah nikmat Allah Ta'ala tak putus-putus, tuan-tuan. Nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gunakan sebaiknya. Nikmat kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan sebaiknya. Nikmat kekayaan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat keluarga dan sebagainya, semuanya kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dan saya perhatikan, tuan-tuan, di masjid ini ada satu nikmat yang payah sikit. Bukan payah lah, kurang sikit pada tempat lain. Tempat ni ramai. Tempat ni banyak, tuan-tuan. Saya masuk tadi kejut. Ramainya anak muda masjid ni, Masya Allah. Saya tak tahulah masjid ni buat benda, tapi ni ada satu contoh lah. Setakat ni saya pusing-pusing kuliah mana-mana pun, memang masjid ni lah ramai sekali budak-budak. Masjid ni lah ramai sekali orang muda. Muda belaka. Nampak tu semua muda-muda belaka, Masya Allah. Ini adalah satu nikmat, tuan-tuan. Sebab apa? Masjid ni berjaya memberi kesedaran kepada anak muda untuk mari masjid. Saya pun tak tahulah, tuan-tuan buat kata ni adalah nikmat yang sangat besar, tuan-tuan. Nikmat yang sangat besar. Tak tahulah ada hadiah ke, ada makan-makan ke, rahsia benda lepas ni saya korek semula lah. Tapi Masya Allah, memang saya tak kata Masya Allah, anak muda berebut mari masjid, siap tukar kain kat masjid ni. Ni adalah nikmat sangat besar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Payah nak jumpa tempat lain. Puji-puji kat, tuan-tuan, tapi ini sungguh. Banyak dah masjid saya pusing, biasanya ada 2-3 orang. 2-3 kerak. Ni penuh sah belakang budak-budak saja, Masya-Allah. Ni adalah pelapis, tuan-tuan. Pelapis kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau boleh teruskan lagi benda ni, Masya-Allah, apa saja kebaikan yang tuan-tuan boleh buat ni sepatutnya dicontohi oleh masjid-masjid lain, sepatutnya ditiru oleh masjid-masjid lain untuk meramaikan lagi jemaah-jemaah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita ni umur kita kau lama kau tua. Kau lama kau meningkat. Lama-lama hak berumur ni, hak dah berapa muda ni, kau lama kau tak ada. Maka hak muda-muda adalah akan menggantikan kita, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah sekalian, hari ni saya ditugaskan untuk mengganti. Ada minta ganti malam ni, jadi saya tolong ganti, kebetulan ada kosong.
Jadi saya ingin kongsilah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimanakah keadaan apabila Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua di hari akhirat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, iaitu apabila hari ditiupkan sangkakala, maka kamu manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan datang berkelompok-kelompok. Bila mana ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka hancurlah seluruh dunia ni, segala-galanya yang diciptakan oleh Allah SWT hancur semua sekali, tak ada benda. Dan bila mana ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka ketika ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia-manusia, jin-jin yang mukallaf akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini akan dikumpulkan. Bukan mereka ini, kita semua tuan-tuan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam. Siapalah manusia yang paling akhir diciptakan oleh Allah taala, yang mati akhir sekali atas muka bumi ini, semua sekali akan berada di padang mahsyar pada ketika itu, menunggu waktu dan ketika untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni adalah tuan-tuan, sekarang ni kita berada di atas muka bumi ni pun berbilion manusia dah ada. Bayangkan tuan-tuan, manusia yang diciptakan daripada Nabi Adam AS, tok nyang kita ni, siapalah manusia paling akhir yang kita tak tahu bila akhirnya berakhirnya dunia ni, semuanya akan dihimpunkan di padang mahsyar. Bayangkan tuan-tuan, betapa ramainya manusia ketika itu, masing-masing dengan qada amalan masing-masing, masing-masing dengan keadaan masing-masing. Hak mana banyak amalan, maka mereka akan mendapat ganjaran ataupun keadaan yang sepatutnya. Dan bagi mereka yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapat keadaan yang sepatutnya. Jadi dalam disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di padang mahsyar nanti akan mengikut qada amalan. Orang yang banyak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni peluh mereka mengikut qada dosa mereka. Kalau orang banyak buat dosa, maka banyaklah peluh mereka. Ada orang peluh mereka setakat buku lali, ada setakat keting, ada setakat lutut, dan bahkan ada yang lemah dengan dalam peluh mereka sendiri. Macam mana keadaan, wallah Subhanahu wa taala alam, kita tak tahu tuan-tuan. Kalau ikut logik akal kita, kita tak akan mikir, kita tak akan mampu untuk fikir bagaimana keadaan di padang mahsyar. Kalau sebelum ni boleh orang katalah, nak tengok gambaran padang mahsyar, boleh tengok pada gambaran padang Arafah. Sebab apa? Sebab padang Arafah tu tempat kumpulnya manusia pada 9 Zulhijjah. Dulu boleh tuan-tuan, tapi sekarang ni tak boleh dah. Bukan tak boleh pun, sebab banyak pokok. Tak, kalau dulu masa awal-awal sebelum ada kerajaan Saudi tanam pokok dikeliling di kawasan padang Arafah tu, masa tu bolehlah dibayangkan dengan manusia. Kalau kita tengok sekarang ni pun memang beriak cok manusia. Tak. Kalau musim haji tu, hak duduk dengan Masjid Namirah, hak duduk dekat dengan bukit tu, di padang Arafah tu beriak cok manusia, berputih sekali, warna putih dengan warna hitam jadi. Sebab apa? Pakai ihram. Tak, terlalu ramai manusia. Tapi bayangkan di padang mahsyar lagi, seluruh manusia, hak makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala ni, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berada di padang mahsyar, dan ketika itu masing-masing menunggu penghisaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu tuan-tuan, semua manusia menunggu Allah Ta'ala panggil satu persatu disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang amalan kita, ditunjukkan buku kita di hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ketika itu, maka satu persatu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, terlalu ramai manusia pada ketika itu dipertanyakan satu-satu, maka betapa lamanya masa yang diperlukan untuk seorang demi seorang mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sebelum dihimpunkan, ketika manusia berada dalam himpunan ketika itu, Allah Taala dak terus Allah Taala dak terus mengadili setiap seorang. Ketika itu manusia kucak-kacir, dak tahu nak apa benda. Di padang mahsyar ketika itu manusia dak tahu nak apa benda tuan-tuan. Nak pergi kiri dak kena, nak pergi kanan dak kena, dengan panasnya matahari ibarat sejengkal di atas kepala. Allahu Akbar. Hak kita ada sekarang ni boleh cakap nak panas dah. Tak, musim ni ialah musim sejuk. Tak, musim ni musim sejuk tuan-tuan. Duduk rumah tak pakai dah kipas.
Duduk rumah tak pakai ada aircon sejuk. Sebab musim hujan. Tapi cuba bayangkan kalau musim panas. Tapi kalau musim panas Malaysia tak ada benda-benda tu tuan. Tak, setakat buka baju okey lagi. Cuba tuan-tuan bayang kalau musim panas di negara Arab 46 darjah Celsius, 47, 50 darjah Celsius. Pasang aircon 16 dah rasa benda. Ni saya cerita pengalaman saya sendiri tuan-tuan. Kita balik Kelah. Balik Kelah tu suhu 49 darjah Celsius tuan-tuan, panas. Di Malaysia ada rasa perasaan gitu. Panas dia tu ibarat kata kalau tuan-tuan buat barbecue. Buat barbecue tu, kita duduk menghadap api ni, angin panas api tu kena muka. Berasa kan? Gitu ibarat kata tuan-tuan. Panas tak panas? 49 darjah Celsius tengah hari. Pukul kita habis Kelas biasa pukul 12 pukul 1 tu nak balik ke asrama tu rasa masuk tuan-tuan. Masuk asrama tu, buka kita masa balik tu tutup buka dengan sekebang. Buka balik asrama sampai dalam rumah buka muka tu tengok kat cermin merah merang macam udang kena bakar. Gitu ibarat kata tu. Masuk bilik buka aircon 16 tak berasa benda sekarang. Nak boleh ke sejuk tu lambat tu. Tu contoh panas dia. Di Malaysia tak rasa gitu tu tak rasa gitu. Jadi tu baru di dunia, kepanasan di dunia dengan matahari jarak berjuta-juta kilometer. Hak ni ibarat kata sejeka atas kepala. Allahu Akbar. Kepada siapa kita nak dapat kita nak minta pertolongan ketika itu, kepada siapa kita nak minta syafaat, maka ketika itulah kita menantikan hadirnya syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ketika itu tuan-tuan hilang arah, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak pergi mana, nak jumpa siapa pun tak tahu. Maka adalah diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pada ketika itu masing-masing tercari-cari. Mereka cakap nak cari siapa, nak pergi mana, nak pergi mana. Maka adalah suara-suara kata kita kena pergi jumpa Nabi Adam. Kita kena pergi jumpa Nabi Adam. Sebab apa? Sebab Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datuk kita, dia nyang kita, mesti dia boleh tolong kita. Maka mereka pakat cari tuan-tuan. Dalam keadaan berbilion manusia yang berada di pada masyarakat ketika itu, mereka sama-sama mencari Nabi Adam. Cari, akhirnya jumpa. Bila jumpa Nabi Adam AS, manusia-manusia ini berkata, wahai Adam, wahai toki kami, kamu ini adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ini adalah orang yang pertama diciptakan oleh Allah Taala dengan tangan Allah Taala sendiri. Kamu ini wahai Adam, datuk kami, kamu lihatlah keadaan kami sekarang ni macam mana, kesusahan yang kami alami ketika ini macam mana. Lalu apa kata Nabi Adam AS? Menjawab persoalan, menjawab permohonan orang-orang yang berjumpa dengan dia ni untuk minta syafaat. Lalu apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Adam kata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh nak bagi syafaat kepada kamu, aku tak boleh nak tolong kamu keadaan. Dalam keadaan dahsyat ketika itu daripada masyarakat ni, Nabi Adam AS kata aku tak boleh nak tolong kamu. Sebab apa? Sebab aku dah melanggar satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah larang aku daripada mendekati pokok tu di dalam syurga. Aku langgar pokok, aku langgar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku langgar larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan Nabi Adam AS dan Siti Hawa ketika itu dihambat keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Taala berkata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, tinggallah kamu di sini dengan isteri kamu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanlah apa saja yang kamu nak makan di dalam syurga Allah Taala. Nak buat apa saja buatlah dalam syurga Allah Taala ni. Bebas. Boleh belaka nak buat tuan-tuan. Apa saja yang nak buat di dalam syurga Allah SWT, buatlah. Nak makan apa, mintaklah. Maka Allah SWT akan makbulkan doa. Allah Ta'ala akan berikan dalam syurga ni tuan-tuan, mintak je nak benda. Mintak je boleh belaka. Tak ada benda yang diharamkan dalam syurga Allah SWT kecuali Allah SWT sebut terang-terang, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kok mana-mana pun jangan sekali-kali kamu dekati pokok ni. Dalam syurga ni ada satu pokok. Allah Ta'ala khabar dah kepada Nabi Adam AS, jangan kamu dekat dengan pokok ni. Bukan makan buah, jangan dekat pun. Sama juga wala taqrabuz zina.
Jangan sekali kamu dekati zina. Tapi ada juga orang main tuan-tuan, dia kata benda dekat je tak boleh, buat tak tu. Ni jaga-jaga. Begitu juga. Sebab apa? Dia ambil ayat-ayat syaitan. Ni ayat syaitan tuan-tuan. Syaitan kabur kepada Nabi Adam AS. Fa'azallahumas syaitan. Maka Nabi Adam AS dan Siti Hawa terperdaya dengan kata-kata syaitan. Syaitan kata benda, dia kabur kepada Nabi Adam, wahai Adam, Allah Ta'ala tak mahu bagi mu makan, tak mahu dekat pokok ni, tak mahu mu makan buah daripada pokok ni. Sebab apa? Sebab tak mahu bagi mu ni kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mu makan buah ni, mu akan kekal dalam syurga. Tu tuan-tuan, nak main ni syaitan. Dia baru kena hambat. Jadi dia kata, kok mana-mana pun aku tak akan biarkan Adam duduk dalam ni. Aku akan buat Adam dengan keturunan dia ni sesak masuk neraka, temang dia masuk neraka Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, janji syaitan kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, aku berjanji kepada kamu, aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Ni kerja dia. Sedangkan iblis pada ketika itu antara makhluk Allah yang kuat beribadah, antara makhluk Allah yang hebat. Tapi oleh kerana kebongkakan, kesombongan, dia langgar perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam AS, maka dia mendapat balasan keluar daripada syurga Allah dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia kata, takkan aku nak masuk seorang. Disebabkan Adam aku keluar daripada syurga, maka aku akan sesatkan Adam dengan anak keturunan dia untuk masuk sama-sama aku dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala khabar kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kamu dekati pokok ni. Tapi syaitan menggunakan tipu daya, maka Nabi Adam AS dan Siti Hawa pergi dekat pokok tu dan makan buah daripada pokok tu. Maka ketika itu gugurlah pakaian pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Kalau kamu dekati, maka kamu akan tergolong dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Langgar perintah Allah Ta'ala, maka mu adalah tergolong dalam orang yang menzalimi diri kamu. Akibat daripada melanggar perintah Allah SWT itu, melanggar larangan Allah SWT itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengeluarkan Nabi Adam AS dan Siti Hawa daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Arafah. Bukit apa dah? Bukit kat Arafah tu, lupa dah nama dia. Diturunkan di Arafah tu. Akhirnya berjumpa kembali di Jeddah. Di Jeddah. Jeddah ni tuan-tuan, kalau Jeddah kan orang Mekah kan turun airport tau, airport Jeddah. Sebab apa nama dia Jeddah? Sebabnya Jeddah tu maksud dia jaddati, nenek. Di sana di Jeddah ni ada terletaknya kubur Siti Hawa. Tok kita Siti Hawa, antara pendapat ulama kata dimakamkan di Jeddah pada ketika itu. Nak cari mana dah ya carilah. Tak ada keperluan cari. Baik. Jadi apa kata Nabi Adam AS? Diriku, aku tak nak bagi syafaat kepada kamu. Aku sendiri buat salah kepada Allah Ta'ala. Beribu tahun Nabi Adam minta ampun kepada Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, Nabi Adam dan Siti Hawa, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu doa Nabi Adam AS. Doa sama-sama. Nabi Adam doa sama-sama setiap saat, setiap ketika bila mana diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, lalu apa kata Nabi Adam AS? Aku tak mampu nak bagi syafaat kepada kamu. Mugilah cari Nabi Nuh AS. Dia ni Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi cari Nabi Nuh, meminta pertolongan daripada Nabi Nuh AS. Sebab apa? Dia ni adalah Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah SWT. Nabi Adam makhluk yang pertama, Nabi yang pertama. Tapi yang Rasul pertama adalah Nabi Nuh AS. Diutuskan menjadi Rasul Nabi Nuh AS. Maka manusia ketika itu pun pergilah mencari. Pergi mencari Nabi Nuh AS dalam keadaan manusia yang terlalu ramai. Berbilion-bilion manusia pada ketika itu, mereka pergi mencari Nabi Nuh AS. Sebab apa? Sebab disebut oleh Nabi Nuh AS.
Sebab disebut oleh Nabi Adam AS, maka mereka pergi mencari Nabi Nuh AS. Maka akhirnya mereka jumpalah Nabi Nuh. Mereka jumpa Nabi Nuh, lalu mereka kata, wahai Nuh, kamu adalah Rasulullah, Rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluk di muka bumi. Allah SWT memberitahu bahawa kamu ini adalah hamba yang sangat bersyukur, maka berikanlah kepada kami syafaatmu. Lalu apa kata Nabi Nuh AS? Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanku pada ketika ini sangat marah, dan Allah Ta'ala tak pernah marah lebih daripada keadaan sekarang ni, dan aku tidak mampu untuk memberi syafaat kepada kamu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku sendiri dah buat kesalahan. Aku sendiri telah melakukan satu perkara yang menyebabkan Allah SWT marah. Mana mungkin aku mampu untuk memberi syafaat kepada kamu. Apa yang dibuat oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh AS, tuan-tuan, berdakwah kepada umat dia 950 tahun. Bukan 950 hari, 950 tahun. Tu umur dakwah Nabi Nuh AS. Bukan umur Nabi Nuh. Tak, bukan beranak-beranak dakwah lalu tak. Bermula dakwah umur dakwah dia 950 tahun. Lama tu kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mendapat wahyu umur 40. Wafat pada 63 tahun. Ni 950 tahun berdakwah untuk bawa orang kepada Islam, mengenalkan orang kepada manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bawa orang ke jalan kebenaran. 950 tahun. Ulama kata paling ramai yang mengikut Nabi Nuh AS, pengikut yang paling ramai. Ni pendapat yang paling ramai Nabi Nuh ni ada pengikut dia berapa? 83 orang lebih kurang. 950 tahun. 100 tahun seorang. 10 tahun seorang, tuan-tuan. Tak sampai 11 tahun 12 tahun seorang baru masuk, baru beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak dia sendiri pun tak beriman. Bahkan anak dia sendiri yang menentang Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, Nabi Allah, Rasulullah, bawa hidayah, bawa memberi penerangan kepada Allah, mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi anak sendiri tak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi Nuh AS dia kata apa? Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku. Nabi Nuh berdoa. Nabi Nuh minta dengan Allah SWT, dia berdoa kepada Allah SWT, ya Tuhan, ya, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di kalangan umatku ini yang kafir untuk tinggal di atas muka bumi ini. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain daripada anak-anak yang membuat maksiat dan sangat kafir kepadamu, ya Allah. Itu permohonan Nabi Nuh AS kepada Allah SWT dalam surah Nuh diceritakan ayat ni. 26-27 tuan-tuan. Ayat 26-27 surah Nuh. Nabi Nuh AS apa yang diminta dengan Allah SWT menyebabkan dia malu kepada Allah SWT, dia minta untuk hancurkan semua umat manusia pada ketika itu yang tidak beriman kepada Allah SWT. 950 tahun kok tuan-tuan. Lama sangat tu, 950 tahun. Ajak orang kepada Allah SWT tapi dia sia-siakan. Bahkan ketika mana Nabi Nuh AS menceritakan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tutup telinga. Cik. Ni guna jari disebut dalam Al-Quran, mereka ambil jari ni tutup telinga. Bahkan ada hak berkelubung, hak pakai jubah ke pakai kain tu tutup kepala. Atas tutup, bawah terbuka tu tang. Sebab tak nak tunjuk becinya kepada Nabi Nuh AS. Dan benda ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca juga terjemahan, maka kita akan tahu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, insya-Allah. Dan daripada itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 63, Allah memustajabkan doa Nabi Nuh AS. Maka bermula daripada itu Allah Taala memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membina kapal yang sangat besar. Baru ada cerita kapal. Maka dibinalah kapal tersebut. Bermula daripada mana? Bukan tiba-tiba ada pokok, ada kayu ke? Tak. Bermula dengan tanang pokok tu. Dan nak bina, nak tunggu pokok tu besar, bukan tanang ini esok besar lalu. Lama tu tang. Pokok bukan pokok kecil-kecil, pokok balok. Sebab bahtera Nabi Nuh AS ni bahtera yang sangat besar. Memuatkan manusia 83 orang, binatang, semua jenis binatang ada belaka dalam tu. Besar mana? Wallah Subhanahu Wa Taala alam. Ada orang kata
Kajian orang korek-korek, orang arkeologis cari jumpa di atas Bukit Judi. Bukan judi, judi. Belakang tu ya tu ada sabdu atas tu. Judi. Dan ni panas sikit bab judi ni. Belakang tu atas Bukit Judi di Turki. Ada bentuk kapal, ada bentuk bahtera atas tu, maka di situlah dikatakan itulah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Besar mana tu, masya-Allah tabarakallah, memang sangat besar tu tuan. Maka ketika mana Nabi Nuh alaihissalam membina bahtera tersebut, orang-orang kata confirm, membenarkan, seolah-olah membenarkan Nabi Nuh alaihissalam ni. Mereka kata confirm Nabi Nuh ni gila. Dah tuan-tuan bayang tuan-tuan, tengah padang pasir bina, buat kapal tengah padang pasir. Kalau orang bina kapal, kalau orang nak pergi ke laut, orang bina tepi laut ataupun tepi sungai. Tak ada orang bina tengah bandar. Tengah-tengah bandar Kuala Terengganu tu, tengah-tengah kat Bulatang tu, tak bina situ, tak ada tu tuan. Dia bina tepi sungai, tepi laut. Sebab apa? Mudah. Bahkan di mana-mana pun semua tepat. Kalau nak bina kapal ni, Pulau Kambing ke, Pulau Usa ke, tempat bina kapal, situ. Tepi sungai, tepi laut, tepi air, mudah. Tapi ni dibina di tengah padang pasir tu tuan. Tuan bayang padang pasir. Kalau orang pernah pergi Mekah ke, orang pernah pergi Tanah Arab, padang pasir tu tuan ada benda. Orang kata confirm dah Nuh ni tak ada benda-benda dah, memang gila. Dah bina kapal tengah laut. Dah lah kapal besar, bukan sapang. Kalau kapal kolek tu boleh kau pikul buat lagi tepi laut. Ni tengah-tengah padang pasir, maka orang kata confirm gila. Maka bila mana siap tu, bukan setakat kata gila lah, dalam proses pembinaan tu macam-macam kata kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi bila mana siap bahtera tersebut tuan-tuan, maka mereka dok puas hati, mereka khianat pula kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pergi naik kapal. Tengok Nabi Nuh tak ada, orang tak ada dia jaga, dia pergi naik kapal, dia pergi buat jambang. Dijadikan kapal tu sebagai tempat buangan. Buang air besar, buang air kecil. Situ belaka tuan-tuan, dijadikan tandas free. Tak payah bayar masuk. Sehingga kan penuh. Hak asalnya kapal yang bersih, kapal yang besar, penuh kapal tu tuan. Maka barahnya Nabi Nuh alaihissalam, kecewanya Nabi Nuh, sedihnya Nabi Nuh. Usaha dia ketika itu buat dengan 83 orang je kapal bahtera sebesar tu. Maka ketika ini Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala buat? Ketika tu ada seorang buta. Orang buta tu kan buta. Buta tak nampak lah, pakai tokak kokak. Gi juga atas kapal Nabi Nuh tu, gi juga buang air atas tu. Nak kabur jahatnya, buta lah buta. Naik atas kapal nak khianat juga kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nak khianat juga sikit. Maka masa dia tengah naik tu, berbung gelecah. Bila gelecah ni tu tahu, muka sembang atas najis tu. Bila sembang atas najis, akak muka cerah mata, nampak terang-terang. Dia ni tuan-tuan, bila keadaan gitu, betapa sukanya dia selama kena buta, tiba-tiba nampak, terus berlari balik kampung. Jadi orang kampung ni tengok, orang kampung tengok, mana dia berlari tu ada tokak. Tak, selama kena buta je, kau buta jalan. Tak, jalan slow-slow. Tak, dia berlari. Orang kata, mu ni nampak dah? Oh, nampak dah. Mana boleh nampak? Aku jatuh dalam kapal Nuh, sembang atas najis tu, aku boleh nampak. Maka ketika tu tuan-tuan, rupa-rupanya obat yang mujarab. Obat yang mujarab ada atas bahtera Nabi Nuh. Mereka pakak ramai-ramai, kikih belaka bersih bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ni kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak tunjuk. Nabi Nuh dak payah benda-benda, mereka buang, mereka mari sendiri, mereka kutip sendiri apa yang mereka buang, bersih semula kata kapal Nabi Nuh alaihissalam. Maka selepas daripada tu Allah Subhanahu wa taala selepas dah siap belaka bahtera, maka Allah Taala perintahkan binatang-binatang untuk masuk ke dalam kapal tersebut, bahtera tersebut. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan langit menurunkan air sebanyak-banyaknya, bumi mengeluarkan air sebanyak-banyaknya, maka berlakulah banjir yang sangat dahsyat sehingga menenggelamkan seluruh dunia tuan-tuan. Menenggelamkan seluruh muka bumi ni, tak ada manusia yang boleh hidup pada ketika itu, tergelam belaka. Kerana doa Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mustajabkan dan ketika itu, ketika mana air yang sedang bergerak laju, ombak yang sangat kuat, bahtera yang sedang terhoyong-hayang, ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam nampak anak dia yang bernama Kan'an. Dia berkata kepada Kan'an, wahai Kan'an, wahai anak aku, naiklah sini, naik bahtera ayah ni. Dia tahu anak dia kafir tuan-tuan, tapi ayah mana dak sayang anak.
Anak buatlah kucar setara mana pun anak kita. Tak. Anak buatlah jahat setara mana pun, buruk setara mana pun anak tu, tapi itu anak kita. Maka dia kata, wahai anakku, mari naik ni bahtera, mari naik. Mudakkan selamat pergi mana-mana kat bahtera ni je selamat. Lalu apa kata anak dia? Dok ayah, aku takkan naik bahtera ayah tu, aku akan naik ke puncak paling tinggi dan akan selamat daripada air. Anak dia kata. Lalu ketika itu marilah ombak tuan-tuan yang sangat besar, bom, sapu habis. Nak kata tsunami, kalau tsunami lah, tak ada lah tsunami lebih besar pada peristiwa Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh kata, oleh kerana itu aku sangat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak mampu untuk berikan syafaat kepada kamu, aku tak mampu untuk tolong kamu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, kata Nabi Nuh AS. Jadi kalau gitu mugilah jumpa Ibrahim. Mugi cari Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim ni Khalilullah. Nabi Ibrahim ni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Gi minta tolong dia, mungkin dia boleh tolong kamu. Mungkin dia boleh bagi syafaat kepada kamu. Syafaat apa tuan-tuan? Syafaat ni nak minta dengan Allah Taala untuk dipercepatkan perhitungan, dipercepatkan perhisaban. Tak, bukan nak cepat masuk syurga, masuk neraka. Ni cepat ni. Sebab lama menunggu ni. Fatrah menunggu sebelum dihisab oleh Allah Taala tu lama dah. Jadi mereka nak cepat benda tu. Orang Islam nak cepat masuk syurga, orang kafir nak cepat masuk neraka. Sebab apa? Sebab mereka merasakan dak tahan dah seksaan di pada mahsyar tu. Mereka ingat kurang-kurang dalam neraka tu kurang sikit kot. Mereka tak tahu yang bahawa di dalam neraka Allah SWT lebih dahsyat lagi. Jadi ketika itu mereka nak cari juga ke mana-mana pun, cari Nabi Ibrahim AS. Maka mereka pergilah cari Nabi Ibrahim, cari. Akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Khalilullah ni apa? Khalilullah ni kekasih Allah. Maka mereka jumpa Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu adalah Khalilullah, kamu adalah kekasih Allah. Tolonglah kami, berilah syafaat kepada kami, mintalah dengan Allah Taala dipercepatkan perhisaban ni. Mu tengoklah keadaan kami sebegini teruk macam mana ni kami sekarang ni, kami tak tahu nak ke mana, kami minta tolong kamu wahai Ibrahim. Lalu apa kata Ibrahim AS? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak mampu nak tolong kamu. Dalam keadaan sekarang ni aku hanya boleh fikir diri aku sendiri je. Aku tak mampu nak tolong kamu semua. Sebab apa? Sebab aku dah buat 3 kali pendustaan kepada ketika mana hidup aku. Dalam hidup Nabi Ibrahim AS, dia kata aku pernah berdusta 3 kali. Banyak tak 3 kali tu tau? Siapa yang berdusta kurang pada 3 kali setakat? Cek kat tangan. Ada? Tak? Sepanjang hidup daripada kecil sampai ke besar, sampai kita umur sekarang ni, 3 kali je kita berdusta atas muka bumi. Ada tak? Cek kat tangan. Hak kurang pada 3 kali ada? Tak ada? Tak ada. Saya kat tangan sebab contoh. Contoh je lah. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim AS 3 kali berdusta. Dalam sepanjang hidup dia ni 3 kali berdusta. Jadi dia kata, aku malu kepada Allah SWT, aku tak mampu nak bagi syafaat kepada kamu. Apa yang dia buat oleh Nabi Ibrahim AS? Apa peristiwa yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS yang menyebabkan dia malu kepada Allah SWT? Apa pendustaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS pada ketika itu? Maka tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS hidup di zaman Raja Namrud ataupun Namruz. Dia hidup di kota Babylon di Iraq. Di dalam kota ni tuan-tuan dikuasai oleh Namruz, seorang yang sangat kaya. Ni geng-geng Fir'aun belaka ni. Kalau di Iraq, di Babylon tu gelaran dia Namruz. Kalau di Mesir gelaran dia Fir'aun. Kalau macam di Malaysia ni Agung, tu ketua negara tu nama dia Namruz. Gelaran dia tu Namruz, nama dia lain. Kalau Fir'aun tu gelaran bagi raja terbesar di Mesir, nama dia Tutankhamun, macam-macam lah nama dia. Parauh, tu macam-macam nama dia. Tu nama hak sebenar dia. Jadi Namruz ni dia berkuasa. Bukan setakat berkuasa, dia kaya, dia raja, bahkan dia ni juga adalah orang yang menyembah berhala. Menyembah berhala, dan pada suatu hari tuan-tuan dia buat keramaian. Dia buat perayaan, dia buat sambutan, maka dia panggil semua sekali orang yang berada di negara dia, wajib hadir, kedatangan diambil. Diambil kedatangan seorang-seorang penduduk di negara dia di Babylon ketika itu, dikumpulkan di satu tempat, dibuat perayaan untuk meraihkan berhala-berhala dia. Membuat perayaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika ini Nabi Ibrahim AS tak pergi.
Nabi Ibrahim AS nak pergi tuan. Mana mungkin Nabi Allah akan pergi ke majlis-majlis yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, kalau kita ingat balik cerita Nabi Muhammad masa kecil. Tak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana kecil, Nabi Muhammad nampak keramaian di kota Mekah. Dia nak pergi. Dia nak pergi, dia pakat dengan sepupu dia. Masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah jaga kambing. Jaga kambing, Nabi Muhammad lagi kabur kepada sepupu dia, mutun dia jaga dia, aku nak pergi tengok ajak keramaian hak di Mekah ni. Nabi Muhammad pergi tuan-tuan, pergi dekat-dekat tidur. Tak ada siapa. Allah tidurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tak pergi ke tempat-tempat maksiat. Sebab tu kita ni tuan-tuan, tempat-tempat maksiat jangan pergi, jangan tebang pergi. Jangan ajar anak-anak kita pergi tempat-tempat gitu. Kalau kita pergi, anak-anak kita apa tahu lagi, sebab bila besar lagi kita ajar dia pergi. Maka dia akan pergi tuan-tuan. Sebab tu kata masjid ni bagus. Ajak anak-anak kecil mari masjid, masya-Allah. Orang muda-muda mari masjid ni masya-Allah. Jadi Namrud ketika itu dipanggil belaka, dia kata wajibkan, dia suruh tentera dia kupur belaka manusia yang berada di negara dia di Babylon ketika itu untuk pergi ke majlis tu orang tu. Diwajibkan pergi. Kalau tak pergi ambil tindakan. Maka pegawai-pegawai ataupun pengawal-pengawal dia ni, askar-askar dia ni tuan-tuan, pergi ke rumah ketuk pintu. Cari orang dalam rumah tu ada ke tak, ada ke tak. Ada suruh pergi, paksa pergi belaka. Sapalah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketuk-ketuk itu, keluar Nabi Ibrahim. Pengawal tu tanya, dah Ibrahim, tahu dah hari ni ada program kan, berapa lagi? Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni saqim. Faqala inni saqim. Dah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah As-Saffat, faqala inni saqim. Sesungguhnya aku sakit. MC tu tu. Aku sakit, aku tak boleh lagi. Aku tak gerak ni. Nak lagi ni sebab aku sakit, aku tak sihat, aku tak lagi. Maka ulama kata ni apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ni bukanlah pendustaan, bukanlah penipuan, tapi ditafsirkan sakit dia ni bukan sakit tubuh badan tapi sakit hati. Sakit hati dengan kemaksiatan yang berlaku pada ketika itu, dia tak mampu nak buat benda-benda sebab Namrud berkuasa sangat, jadi dia sakit. Dia kata dia sakit. Sakit dia adalah sakit hati. Gerang dengan apa yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku di bumi ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pegawai tu kata dah apa kalau sakit dah apa pihak. Maka orang lagi belaka tu. Bila pergi ni keramaian tersebut, maka duk bersuka-suka, hoha dan sebagainya. Akhirnya bila selesai program tu, lama program tu tuan, sehari-seharian. Mungkin makan masa hari-hari kot kerakyat. Maka ketika itu ketika mana mereka ini sedang bersuka-suka di tempat perayaan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke gereja ataupun tempat penyembahan berhala di kota Babylon ketika itu. Dia bawa satu kapak, dihancurkan semua berhala yang berada dalam tempat tu. Semua berhala, daripada sekecil-kecil berhala sampailah berhala yang kedua paling besar. Dia tak buang belaka, dia tak acur belaka. Dia buat hacur belaka daripada kecil-kecil sampailah paling kedua paling besar. Dan ditinggalkan satu berhala hak paling besar dia tinggalkan. Dan diletakkan kapak di tangan berhala tu. Nabi Ibrahim punya kerja tu kan. Dia buat acur belaka, tinggal je berhala paling besar. Lalu bila mana orang ni habis dah keraiyang, dah buat dosa banyak dah dia tu, mungkin dia nak balik tempat dia tu nak beribadah, nak minta ampun semula, aku nak taubat. Maka bila mana balik tu tuan, masuk ke tempat penyembahan berhala ketika itu, kejut belaka orang tengok berhala ni hacur belaka dah semua kecuali satu hak besar sedang pegang kapak. Maka mereka pun bincang, mari mana buat apa hacur lebu habis berhala-berhala kita, tuhan-tuhan kita ni. Tak, buat apa hacur belaka ni? Tak tu mereka bincang, dah kita semua pergi. Tak, pergi cek nama pergi belaka. Siapa Nabi Ibrahim tak ada. Oh, Ibrahim tak pergi rupanya. Dan Nabi Ibrahim memang orang kenal dah. Nabi Ibrahim ni memang tak suka kepada benda-benda gini. Jadi mereka kata, raja kata panggil Ibrahim mari sini. Dia bawa Nabi Ibrahim bagi jumpa raja di tempat berhala tersebut. Lalu ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mu ke buat acur berhala-berhala kami ni, tuhan-tuhan kami ni? Mu ke buat rosak belaka ni? Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim kata apa? Dan Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya hak buat belaka ni berhala besar sekali tu. Kamu tengok kan kapak ada kat tangan dia.
Dia guna kapak tu, dia katak-katak belakang. Mungkin dia balah, dia gerak-gerak, dia balah sama-sama dia. Maka dia buat acur lain. Dah dia besar sekali, dia gagah sekali, dia buat acur orang lain. Sebab balah dia ikut cakap dia. Kalau nak mudah percaya, mu tanyalah berhala-berhala acur ni. Kalau dia boleh cakap. Sepelek Nabi Ibrahim ni. Jadi orang-orang ni nak kata dia tuan-tuan. Ibrahim ni buat main kaku. Dah berhala memanglah tak cakap. Batu kan. Mereka tahu yang mereka sembah tu batu tu tuan. Mereka tahu berhala mereka sembah tu bukan boleh buat benda-benda pun sebab mereka yang buat berhala. Tak, hatta hak besar sekali tu pun tak boleh buat benda pun walaupun besar. Tak, kalau orang kata pecah juga. Jadi mereka ni marah kepada Ibrahim AS sebab tak boleh nak kata apa. Memang betul apa yang disebut oleh Ibrahim AS. Kalau mereka boleh cakap. Mu tanya mereka, kalau mereka boleh cakap boleh kabur, mesti mereka patung-patung ni akan kata hak besar sekali tu buat. Tapi tahulah patung-patung ni tak akan boleh cakap tuan-tuan. Tak. Maka ketika itu Namrud pun dia kata tangkap Ibrahim, buat unggung api yang sangat besar, kita lepor Ibrahim dalam tu. Nak bunuh Nabi Ibrahim AS, nak bakar Nabi Ibrahim AS dalam api yang sangat besar. Api tu besar tak besar tuan-tuan, terpaksa dilemparkan Nabi Ibrahim daripada satu jarak yang sangat jauh. Sebab apa? Sebab panas sangat. Api yang sangat besar nak bunuh Nabi Ibrahim AS. Maka akhirnya siaplah api tersebut, dilemparkan Nabi Ibrahim AS dalam batu tersebut, dalam api tersebut. Maka terbakarlah tali Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Tali hak pikat Nabi Ibrahim tu terbakar tu tuan. Tapi Nabi Ibrahim tak terbakar. Sebab apa? Sebab Allah SWT firman, perintahkan kepada api tersebut, wahai api, jadilah kamu sejuk. Api tu tuan, sejuk ke? Dia tengah lagi dapur ke api tu. Baca qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tegang api tu. Panas tak? Sejuk dah tu tuan. Tegang lah, tegang. Saya tak tegang sebab saya pernah terbakar dah. Jadi saya tahu panas tu mana. Pernah dah jatuh dalam api tu tuan. Terbakar daripada kaki sampai atas ni. Melecu habis. Baik. Jadi dilemparkan Nabi Ibrahim AS masuk dalam api. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Para ulama sebut. Para ulama kata, kalaulah Allah Taala sebut qulna ya naru kuni bardan, habis itu tak ada wasalaman, maka Nabi Ibrahim akan mati beku dalam api itu. Sejuk. Sejuk. Allah Ta'ala tambah wasalaman ala Ibrahim, dan selamat kepada Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim AS masuk dalam api, lepor dalam api, boleh keluar molek-molek ada dalam api tu dalam keadaan tak ada benda. Ni tali je terbakar, hak mana ikat Nabi Ibrahim ataupun kayu hak mana ikat Nabi Ibrahim, hak tu je terbakar. Nabi Ibrahim AS selamat, tak ada benda apa. Tak ada apa-apa kesan tuan-tuan. Tu kisah yang kedua. Dan ketika ini ada satu peristiwa kecil yang berlaku. Ada seekor burung pipit. Burung pipit lah, kita tak burung kecil. Mari ambil air daripada satu tempat, curah ke api tu. Ambil daripada satu tempat, curah ke api tu. Ulang. Jadi ditanya kepada burung tu, dah apa mu buat? Sedangkan apa yang kamu buat ni tak ada kesan apa. Burung tu macam mana ambil air? Bukan tak lagi bomba Tak, burung dengan ambil air dengan paruh dia tu, curah ke api tu. Lalu apa kata burung tersebut? Dia kata, aku tahu apa yang aku buat ni tak ada kesan pun kepada api tu. Silap-silap dia mati terbakar. Silap-silap. Tak. Tapi aku takut kalau ditanya oleh Allah Ta'ala, masa Nabi Ibrahim kena bakar, buat benda. Apa yang kamu buat? Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam agama Islam, kita nak tegakkan agama Islam, buat apa-apa saja, tak kira lah sekecil-kecil mana pun satu benda tu, asalkan benda tu bermanfaat kepada Islam, kita buat. Sebab apa? Kita ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada hujah untuk khabar Allah Taala. Kalau Allah Taala tanya, buat benda untuk Islam. Ya Allah, aku pernah buat sekian. Kita ada hujah. Ya Allah, aku pernah hajuk anak-anak aku mari masjid. Masya-Allah, kau ramai budak-budak. Allahu Akbar. Aku pernah hajuk anak-anak aku mari masjid, ya Allah, untuk kenalkan anak aku mengenai Islam, kenalkan aku anak-anak mengenai agama Allah Subhanahu Wa Taala, memperkenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ni sekecil-kecil mana yang kita fikir, tuan-tuan, kita kata oh kecil sangat benda ni, tak ada pedah kot, tak jawab tak. Kita ingat balik kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaungkan semboyang perang
sahabat-sahabat pakat kumpul belaka harta, hak ni bagi banyak ni, hak ni bagi banyak ni, bagi banyak ni. Ada seorang sahabat yang sangat-sangat miskin, yang tak ada benda nak bagi, dia bagi sebiji kurma untuk tentera Islam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, aku ada sebiji kurma ni lah aku bagi. Sutir kurma tu tak pula benda, celah gigi je pun. Tapi hak tu je dia ada, hak tu je kemampuan yang dia ada untuk Islam, dia bagi juga tu. Jadi kita ni tuan-tuan, gunalah apa yang kita ada, kemampuan yang kita ada untuk bantu Islam. Guna apa-apa saja kebaikan yang kita boleh buat untuk Islam, kita guna. Kemampuan kita, kepandaian kita, cakap kita, pandai nulis ke, pandai nukih ke, untuk Islam buat. Dah. Anak-anak kita ni kita ajar daripada kecil mengenai Islam. InsyaAllah mereka akan besar, mereka kenal Islam, mereka ajak orang lain pula. Itu adalah dakwah juga, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. InsyaAllah tak? Nabi Ibrahim tak habis cerita lagi. Dia ada 3 cerita. Tak, 2 baru kita cerita. Boleh cerita sekali ke? Boleh? Kalau nak berhenti tak apa. Allah. Kisah yang kedua, tuan-tuan. Itu kisah pendustaan yang disebut oleh Nabi Ibrahim yang kedua. Yang ketiga, kisah yang ketiga, bila mana Nabi Ibrahim AS nak keluar daripada Babylon. Dia ada isteri bernama Siti Sarah. Nabi Ibrahim, isteri pertama dia nama Siti Sarah, tuan-tuan. Isteri pertama. Maka berhijrahlah Nabi Ibrahim AS keluar daripada Babylon nak menuju ke Palestin. Dalam perjalanan tahun dah akan melalui satu tempat. Kalau tak silap saya, Mesir ketika itu. Dia akan melalui satu tempat. Nabi Ibrahim tahu dah kalau masuk kawasan ni bahaya. Bahaya benda. Raja dia ni jenis berahi ke bini orang. Raja dia tu jenis berahi ke bini orang, tuan-tuan. Anak dara tak minat, berahi ke bini orang. Jadi kalau raja tahu ada orang lelaki bawa bini masuk, dia akan takat lelaki bini itu, dia akan bunuh lelaki, dia akan ambil bini itu buat gundik, buat hamba. Maka Nabi Ibrahim AS khabar sang siap-siap kepada Siti Sarah ketika itu. Kata, wahai Sarah, kita akan lalu satu tempat yang mana tempat ni raja dia jahat, berahi kepada bini orang. Kek gi, kalau ada orang tanya mu ni siapa, aku akan jawab kamu adalah saudaraku. Dah betul tak Siti Sarah tu saudara Nabi Ibrahim? Betul tak, tuan? Bukan setakat isteri, saudara seagama, saudara seiman. Tak tipu dah, cuma kiyah helah situ nak selamat kepada nyawa Hajar, dan nak selamat kepada nyawa Siti Sarah, dan nak selamat kepada nyawa Nabi Ibrahim AS. Maka sapalah di border. Bila sampai border, cek pasport. Tak cek pasport, tanya gitu gini. Pegawai tu tanya, immigration tu tengok, Ibrahim ni siapa? Comel. Siti Sarah comel tu, tuan. Orang yang comel. Tanya pada Ibrahim ni siapa? Ni comel ni. Lalu dia kata, Nabi Ibrahim kata, ini saudara aku. Tak, munawak ni binimu. Tak, ni saudara aku ni, saudara. Saudara seiman. Lalu pegawai tu tak percaya, dia tengok Siti Sarah comel, dia tahu ni bini Nabi Ibrahim AS, isteri kepada Nabi Ibrahim AS, maka dibawa kepada raja. Nak dapat kredit tu, tuan. Tak, kalau raja kenal mungkin dapat bakat ke, dapat pitih ke, dapat ganjaran ke. Tak. Maka raja ni, tuan-tuan, bila mana tengok, dia pandai, ada pengalaman banyak. Maka dia tengok Siti Sarah tu, dia tahu ini adalah isteri Ibrahim. Dia tanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ni siapa? Ni saudara aku. Dak munawak ni binimu. Ni saudara aku, dia kata. Lalu kata, dak munawak, berawal akak Ibrahim keluar, maka dipegang Siti Sarah. Bila dipegang Siti Sarah, tuan-tuan, dibiarkan dalam ruang tu, raja tu naik sah. Raja ni, tuan-tuan, naik sah, naik angin. Naik zoom orang panggil. Maka dia tengok Siti Sarah, dia nak pergi terjun, dia nak lompat nak pergi peluk Siti Sarah. Maka bila dekat dengan Siti Sarah, maka Allah Ta'ala ketika itu membekukan raja tersebut. Tangan dia jadi kerah, tak boleh gerak. Badan dia jadi kerah, tak boleh gerak. Maka dia kata kepada Siti Sarah, wahai Sarah, mau tolonglah doa kepada Tuhanmu supaya bebaskan aku. Aku nak kacau adamu, dia kata. Aku nak kacau adamu. Raja tu, tuan, kata gitu. Lalu Nabi Siti Sarah pakat tangan doa kepada Allah SWT, maka okey semula. Okey, bila okey tu, relax sekejap. Tiba-tiba naik zoom mula. Naik angin mula, naik seh mula, tuan-tuan. Nak gelompak pula sekali lagi, nak kita terpa pula sekali lagi kepada Siti Sarah. Maka nak pergi dekat, sekali lagi Allah Ta'ala bekukan dia, kerahkan dia, tak boleh gerak. Lalu dia merayu sekali lagi pada Siti Sarah, wahai Sarah, tolonglah doa kepada Tuhanmu. Aku nak kacau adamu ni, aku nak kacau adamu. Tak kacau adamu kali ni. Maka Siti Sarah pakat tangan sekali lagi. Siti Sarah angkat tangan, doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bebaskan dia. Lepas dia, okey, bismillah. Dia rehat sekejap, tuan-tuan. Rupa-rupanya orang jahat ni, raja ni.
Jahat sungguh raja ni tuan-tuan. Dok kira dah. Dua kali dah Allah Taala tunjuk kuasa, keras kong dah tak boleh gerak dah. Tiba-tiba kali ketiga nak buat pula sekali lagi, dilompat pula nak terpa Siti Sarah, maka masa tu juga Allah Taala kerahkan dia sekali lagi. Maka kali ini dia minta betul-betul wahai Sarah, kali ini sungguh dah memang taubat ke kau buat dah, aku dah buat dah. Gitu lah ibarat kata. Kali ni memang aku dah buat dah, aku dah kacau dah, aku bebas kamu. Lalu Siti Sarah kata, okey, doa angkat tangan doa pada Allah SWT, minta dibebaskan dia. Dia kata, dah, aku dah kacau dah, memugilah. Dia kata pengawal, mau ambil dah puan ni bukan orang ni, ahli sihir, mau ambil dah dia, bahaya ke aku ni. Maka dibebaskan Siti Sarah. Tapi raja tu tuan-tuan, belan-belan jahat dia ada juga baik dia. Ada juga baik dia tuan-tuan. Tanda minta maaf kepada Ibrahim AS, dibebaskan Siti Sarah dan diberi hadiah Siti Hajar. Seorang hamba ketika itu, hamba raja, diberi hadiah kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah untuk dijadikan hamba yang akhirnya menjadi isteri kepada Nabi Ibrahim AS, yang akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Nabi Ismail AS, yang menjadi titis kepada Nabi manusia yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu dah rasanya malam ni kau tak habis ke cerita. Nabi Ibrahim kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku dah buat 3 kesalahan ni, aku tak mampu nak minta Allah Ta'ala untuk bagi syafaat kepada kamu, aku tak kemampuan, aku malu kepada Allah SWT. Moga jumpa Nabi Musa AS, dia adalah kalimullah yang boleh bercakap direct dengan Allah Ta'ala, maka mungkin dia boleh tolong kamu. Tapi kita berhenti sedih sebab lewat dah. Dah, kita nak sambung lagi? Dan ke 10 mana ni? Dah. Jadi kita rasa setakat tu dulu lah kot kali ni. Lain kali ada peluang kita sambung semula lah kisah dengan Nabi Musa pula, insya-Allah. Panjang lagi cerita dia ni, panjang. Banyak berlaku. Jadi rasa sekadar tu sajalah perkongsian pada malam ni. Minta maaf banyak salah cakap, salah gurau dan sebagainya. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya daripada Allah SWT. Moga-moga Allah SWT mengampuni dosa saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan Allah SWT memasukkan kita semua ke dalam syurganya tanpa sebarang hisab, insya-Allah. Amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.